Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Dialog 3 Penjuru. Malam ini kita akan memberikan fokus perbincangan berkaitan dengan agenda sekuriti makanan negara. Adakah kita sudah pun bersiap siaga? Kerana isu yang kita lalui sekarang bukan perkara baru. Apa yang berlaku selepas peralihan kita menuju era endemik dan apa yang sudah pun kita lalui sepanjang 2 tahun lalu ketika melalui pandemik memang amat menyukarkan dengan kos harga makanan tinggi bagi para pengeluar. Mereka mengeluh barang-barang keperluan pengeluaran input mereka terpaksa dibayar dengan harga yang lebih mahal berbanding sebelum pandemik. Apa yang berlaku akibat konflik Rusia dan juga Ukraine, kita tidak tahu bila akan berakhir kerana isu melibatkan geopolitik bukan di tangan negara kita tetapi melibatkan isu global. Begitu juga isu yang sudah pun evergreen ataupun yang sudah lama kita jangkakan akan berlaku satu ketika. Masalah makanan, isu kekurangan pengeluaran, isu masalah cuaca dan juga climate change akan berlaku. Semuanya sudah pun kita jangkakan, tetapi adakah kita belajar? Itulah yang akan saya bincangkan bersama 3 ahli panel yang sudah pun bersedia di set Dialog 3 Penjuru pada malam ini. Perkasa agenda sekuriti makanan negara, saya perkenalkan Profesor Datuk Dr. Mat Nasir Samsudin yang selalu juga bersama kami di Agenda Wani, Ahli Majlis Penasihat Pertanian Negara dan juga Profesor Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Terima kasih Prof. Terima kasih. Kerana selama ini kita berinteraksi dalam talian saja. Yes, Alhamdulillah boleh jumpa Hari ini kita dapat bersama bersemuka. Di tengah juga selalu juga bersama saya di Agenda Wani dan program-program di Esra Wani, Ramana K. Naidu, anak muda, seorang usahawan yang hebat, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Fairmox Plantation Malaysia dan Sdn Berhad. Mungkin ramai yang dah kenal Ramana, tetapi saya perkenalkan inilah wajahnya anak muda yang mengerjakan ataupun mengusahakan jagung bijian ataupun jagung bijirin yang sedang diperdebatkan. Umumnya jagung bijian merupakan satu kandungan utama dalam membina ataupun membuat dedak untuk makanan ternakan dan juga bagi industri ruminan. Jadi terima kasih Ramana, pengalaman anda amat berharga dalam perbincangan kita sebentar saja lagi. Dan di hujung sana ini seorang lagi orang kuat dari pengurus besar syarikat Ayam Bismi Sdn Berhad. Di belah utara memang tak terkenal, tapi di belah selatan pun dah mula terkenal, dan di seluruh negara sebenarnya, saudara Azli Saad. Terima kasih Cik Azli. Dan Cik Azli dan rakan-rakan di Bismi bukan juga asing di Esra Wani kerana kami sentiasa berinteraksi dengan usahawan sebegini untuk mendapatkan pandangan dan juga reaksi segera mereka dalam berkaitan dengan isu industri agro makanan negara. Jadi mungkin Prof, kita nak mulakan perbincangan dalam hal security ataupun hal kedaulatan makanan negara. Kerana isu ini isu yang besar dan seolah-olah apa yang berlaku di depan mata kita sekarang, kita bersifat reaktif. Kita dah banyak kali berbicara tentang ini berkaitan dengan sekuriti makanan. Setiap kali ada masalah sama ada di dalam negara ataupun bersifat global. Dan kita akan bincang lagi, kita akan bentuk komiti, kita bentuk jawatan kuasa khas, kita monitor pasaran dan juga tiba-tiba ada kartel lah pula. Saya benda-benda baru dan sebagainya, tetapi nampaknya kita terlalu responsif dan reaktif sifatnya. Mungkin sebagai permulaan, Prof, adakah dengan segala langkah-langkah segera, langkah jangka sederhana dan juga jangka panjang yang sudah pun kita ketahui diumumkan oleh pihak kerajaan sekarang memadai, ataupun kita nak tengok cara yang lebih efektif, yang lebih holistik dan inklusif berkaitan dengan kedaulatan sekuriti makanan negara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Haji Nazri, panel yang lain, Encik Azli dan juga Encik Ramana dan tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian. Bagi menjawab persoalan ini, saya ingin dulu mengulas tentang apabila kerajaan membuat satu dasar atau satu polisi, dia mengambil kira dari segi kebajikan pengeluar juga kebajikan pengguna. Maksudnya polisi itu harus digubal ataupun dihapuskan, contoh macam AP dan sebagainya, untuk supaya kebajikan kedua-duanya dan kebajikan rakyat dan sekarang ini keluarga Malaysia lah supaya lebih optimum ya. Jadi sebelum saya ingin mengatakan bahawa tindakan yang kita ambil ni bagus ke tidak, cuba kita lihat tentang suasana ekonomi negara kita sekarang ya. Terutamanya daripada kos makanan yang memang ni isu hangat yang telah berkatakan ya. Kalau kita tengok data pada April 2022, ini data daripada Jabatan Statistik, data yang terakhir sekali,
inflasi adalah dalam kadar 2.2%, Haji, ya. Jadi 2.2% ni adalah tinggi kalau dibandingkan dengan 10 tahun yang lepas, ya. Sebab pada tahun yang lepas kadarnya yang paling tinggi adalah 1.9%. Ini adalah inflasi year to year, perbandingan tahun ke tahun, ya. Tetapi yang penting, apa di belakang 2.2% itu adalah di mana inflasi makanan adalah 4.1%. Jadi lebih tinggi daripada average dari nasional. average nasional 22%, tetapi makanan tu adalah 4.1%. Kalau kita mengira dalam indeks harga pengguna ni ataupun consumer price index ni, indeks harga pengguna, dia punya bajaran untuk makanan ni paling tinggi, 29.5%. Ini bermaksud secara puratanya M40, T20, B40 secara puratanya rakyat Malaysia membelanjakan makanan 29.5%. Ini secara purata, Haji. Tapi kalau yang B1, B40 itu macam mana? Mungkin 70%, 80% untuk makanan dalam keadaan sekarang. Jadi untuk supaya kadar inflasi ini untuk membendung, maksudnya kalau kita tak ambil yang Haji katakan tadi, beberapa dasar-dasar seperti melarang ekspor, pemalsuan AP, stok penimbangan dan sebagainya, kemungkinan besar kos makanan akan meningkat. Jadi ini adalah langkah-langkah yang saya rasa bertepatan. Buat masa ini bertepatan, iaitu penghapusan AP contohnya, dan juga dari segi larangan ekspor. Buat masa ini adalah tepat. Bagaimanapun dalam negara kita ni, makanan asas kebanyakannya adalah belum lagi cukup kadar sehari-hari. Beras contohnya baru 70%, tapi beras dia tak masukkan IP lagi. Macam daging baru dalam 22%, kambing 5%, kobis bulat tu dalam lingkungan 35% saja. Susu dalam lingkungan 65%, ya. Jadi dalam keadaan negara kita di mana kebanyakan makanan asas kita belum cukup sari diri lagi, maka dalam jangka masa panjang kalau kita masukkan IP, sebab IP ni sebenarnya dalam bentuk kota. Kota maksudnya pada tahun ini berapa jumlah yang kita import. Dan dia ada IP juga. IP itu adalah import permit dari segi biosecurity dan sebagainya. Jadi kalau kita masukkan dalam jangka panjang, sebab IP ini dalam bentuk pelindungan pengeluaran makanan, jadi mungkin dia akan menjejaskan pertumbuhan makanan kita. Dalam dasar ekonomi makanan 2.0 ada dia punya target-target, sasaran dia punya SSL kan, kadar sehari diri. Jadi kalau kita hapuskan dalam masa panjang mungkin akan menjejaskan. Buat masa ini tepat, tetapi dalam jangka masa panjang industri pengeluaran makanan yang belum cukup lagi memerlukan dasar perlindungan. Jadi perlindungan ni dalam bentuk kota pun boleh, IP itu kota lah, dan juga dalam bentuk tarif. So perlu juga lagi. Sebenarnya satu lagi larangan ekspor. Of course untuk masa ni, of course sayang kita perlu negara kita sendiri kan. Tetapi untuk jangka panjang, dia akan membantutkan pertumbuhan industri. Jadi industri ayam ni kalau dikira adalah industri mungkin pemain ayam ni, industri yang paling efisien sebenarnya. Tetapi kita dah ada pasaran ekspor. Jadi selepas apabila keadaan sudah stabil. Tapi pertanyaan, bila keadaan stabil? Apabila inflasi ini adalah seperti tahun-tahun lepas. Sekarang ni kalau kita tak bendung, mungkin akan naik lagi. Sebab kita tahu data itu dah 2.2%. Makanan dah 4.1%. Jadi apabila keadaan stabil seperti data-data tahun lepas, mungkin kita perlu lagi dasar perlindungan tu, perlu lagi yang ekspor tu kita dibuka semula. Sebab itu adalah satu pasaran untuk pertumbuhan industri tersebut. Itu jawapan sebagai saya. Permulaan. Sebagai permulaan. Okay, menarik. Banyak persoalan yang akan saya susulkan daripada jawapan Prof. Datuk Dr. Mat Nasir. Tetapi saya nak langkau Azli Saad dulu. Kerana saya nak kaitkan dengan dasar yang dilakukan oleh pihak kerajaan dan juga apakah reaksi pemain industri, terutamanya ternakan ayam ini. Kerana kalau kita ikut SSL, kita sudah melebihi 100%, sudah ada 115%, sebab 114% untuk ayam dan juga telur ayam. Maksudnya kita dah boleh menjadi negara pengekspor. Tetapi ramai lupa situasi dan realiti sebenar pengusaha ayam ini di luar pahaman yang kita faham sekarang. Mungkin Cik Azli nak bagi sedikit gambaran bagaimana keadaan sekarang, bagaimana pengusaha ternakan ayam dan juga pihak industri sebenarnya. Okay. Assalamualaikum semua. Kalau ditanya bagaimana keadaan penternak sekarang ni, dua ayat je, tenat dan kecoh. Tenatnya adalah kerana kita boleh dengar kawan-kawan kita, Lee, aku dah tak larat nak berniaga. Aku kena tutup. Manpower tak ada. Ada yang tak ada manpower. Ada yang tak ada duit dah nak pusing disebabkan kos dedak yang terlampau tinggi. Kecoh tu sebab apa? Permintaan yang terlampau sekarang ni. Terlampau tinggi.
yang tak pernah pun kita jumpa sebegini. Normally lepas raya, seminggu lepas raya, untuk bismi lah, demand akan jatuh sikit. Sebab orang dah tak makan rendang, jadi tinggal 10,000 je. Tapi sekarang, lepas raya, still 24,000. So, berapa banyak open house yang buka ni? so isu je sekarang, saya nampak ada 5 benda yang betul-betul mengganggu kita sekarang. Satunya adalah pasal manpower. Okay, manpower. 2 tahun kita dilanda dengan COVID. Kita satu masalah. Tapi pekerja asing kita pun mengalami masalah yang sama. Mak bapak meninggal kat sana, ditekan oleh family kenapa tak balik. Dan bila open aja border ni, 30% untuk bismi saja lari balik. Jadi tinggal harapan yang kosong. Okey. So nak replace manpower lambat sangat sekarang ni. Terlampau lambat untuk kita dapat manpower baru. So manpower satu yang menyebabkan satu isu besar, menyebabkan bekalan tu kurang adalah kerana ladang dah kosong. Itu yang kena tengok betul-betul. Memang ladang dah kosong. Even kita ni pun ayam bismi 143 reban, 18 ladang, 5 reban kena tutup. Tak cukup manpower dah. Ada manpower yang ada pun terpaksa jaga 2-3 reban. Okay. First, kekurangan pekerja. Nombor 2, kenaikan bahan mentah terlampau. Bahan mentah naik, jagung naik, soya naik, menyebabkan dedak naik. Daripada Oktober 2020, harga dedak dah RM80, sekarang ni dah RM128. So, kenaikan dah 60%. So, harga bahan mentah naik 60%. Kemudian, anak ayam dah naik 75%. Anak ayam. So, macam mana pula dedak naik 60%, anak ayam naik 75%? Sebab kan kalau dedak naik, maksudnya mak ayam tu makan dedak, so anak ayam patutnya harga naik 60% jugalah. So, kenapa 75%? Tambah 15% lagi. So, anak ayam naik 75%. Kos buruh. Baru-baru ni diumumkan minimum wages 1,500, 25% impact pada kita. 800,000 setahun penambahan. So, kos naik. Kemudian ditambahkan pula dengan harga shilling. Kau tak boleh buat apa. Kos naik, harga tetap macam ni. So, kalau harga tetap macam ni, kos naik. Tapi kalau diberi bantuan dengan subsidi, alhamdulillah kita boleh maintain. Tapi subsidi yang kita tunggu belum lagi nampak. Okey. Dah berapa bulan minta tu? Ya, jadi apa yang jadi? Banyak peternak dah tak mampu nak rolling dah. Dah tak boleh nak rolling modal. Dengan manpower tak cukup. Dengan modal dah tak ada. Kos nak beli dedak terlampau tinggi. Kos anak ayam terlampau tinggi. Dan terpaksa tutup separuh. Itulah puncanya kepada supply ni kurang. Jadi kita dah dapat. Dia. Betul. Saya dah dapat nazak dan kecoh. Itu perkataan yang diberikan oleh Azli Saad. Dan saya rasa dia mewakili peternak-peternak lain di luar sana yang kita lihat seolah-olah mereka ini bergelut untuk terus berada di industri. Okey, Ramana. Saudara Azli tadi mention tentang peningkatan harga input, iaitu secara spesifiknya harga dedak. Ramai orang tak faham ni. Sampai ada orang besar-besar pun tak tahu nak bezakan jagung dengan dedak. Jadi, di mana sekarang Ramana sebagai pengusaha industri jagung bijian yang menanam jagung bijian di seluruh negara sekarang, di mana status negara? Okey, terima kasih atas soalan tersebutlah. Seperti apa yang kita nampak, saya dah mengusahakan tanaman jagung biji ini daripada tahun 2016 lah. Saya menyaut cabaran daripada pihak MAFI pada tahun 2016. Dan saya merupakan pengusaha sayur lah dulunya. Tapi bila ada masalah orang tengah tu, saya bertukar arah pergi ke komoditi sebab market price ni determined by the Chicago market trade. So saya memilih tanaman jagung biji ini. Bila saya memilih, masa saya buat tu, tanaman jagung tu pada tahun 2016 RM700 sahaja. RM700 je. Masa tu pun kita dah kata, please look ahead, pergi tengok depan akan masa-masa yang akan datang. Sebab setiap tahun kita tahu rakyat Malaysia ni tengah meningkat. Pada tahun 2050 kita akan nampak populasi kita akan mencapai lebih kurang 50 juta orang. Dan kita nampak setiap tahun 5% tengah meningkat dan ayam merupakan sumber protein yang termurah di Malaysia. Dan untuk ayam makan tu, jagung tu yang diperlukan. Dan kita punya sara diri untuk ayam tu dah 114%. Tetapi kita masih bergantung 100% jagung bijirin ataupun jagung bijian import.
daripada 100% Brazil. ya? 100%. Dan saya dah buat kaedah lah working together dengan beberapa pihak, di mana saya mula dengan pihak JLC, pihak koperasi, pihak swasta dan juga pekebun-pekebun kecil. Dan saya nampak banyak modul yang saya buat. Dan sekarang saya dah nampak dengan kaedah pelaksanaan secara besar tu akan memberi impak yang baik. Sebab hari ini harga jagung bijirin adalah 1,980 satu tan. 1,980. Dan saya nampak di Malaysia kita belum capai 0.001%. Untuk mencapai total import iaitu 3.7 million metric tan yang bernilai lebih kurang 4 bilion ringgit pada tahun 2020 hari itu, dan sekini dengan harga yang telah meningkat kepada 1,930, saya rasa kadar duit yang tengah flow out kepada country luar lebih kurang 6 bilion ringgit. Untuk jagung saja. Untuk jagung sahaja. Dan kita tengah bawa masuk benda tu dan kita tengah bergantung. Dan masalah ni berlaku sebab supply and demand. Ya. Ukraine salah satu pengeluar jagung bijirin yang terbesar, tetapi orang yang ambil dengan mereka tu tak dapat ambil kerana dia punya jalan dan laut, pelabuhan dah semua dah tutup. Dan bila dah tutup tu, mereka terpaksalah pergi kepada negara yang kita tengah rely. Contoh kita ambil daripada Brazil, Mexico, Argentina. Automatic the price increase. Input price increase, transport cost increase, kita punya currency drop and automatic jagung jadi mahal. Bukan sebab kerajaan, bukan, it's not that. This is what we call as food security. Kita bergantung kepada Pengeluar luar. dan Ya. kita tidak bersedia untuk menghadapinya. Jadi 1% pun tak sampai lagi. 0.001%. Saya tak nak sebut perkataan tu terlampau Ya. sikit sangat. Ya. Jadi Ramana, dengan langkah segera yang diumumkan oleh pihak kerajaan, kita dah dengar kerajaan MAFI nak capai 30% dalam beberapa tahun, 12 tahun saya rasa. 15 tahun. 15 tahun. Jagung bijian untuk ditanam oleh penanam negara, dan kita ada hampas isi rong kelapa sawit PKC tidak mahu lagi diekspor tetapi diberikan tumpuan untuk dijadikan sebagai satu ingredient ataupun kandungan utama dalam pengeluaran dedak makanan ternakan. Jadi adakah ia memadai ataupun terlampau optimistik, terlampau tinggi dia punya sasaran, ataupun sekadar untuk memberikan pengumuman kepada rakyat bahawa kita sudah melakukan langkah-langkah mitigasi untuk membantu para peternak seperti Cik Azli ni? Wah, actually it's a very parliamentary punya question. Tapi saya cuba jawablah sebagai seorang pekebun kecil dalam industri ni kan. Saya nampak kalau benda ni kita tak settlekan as soon as possible, saya rasa 15 tahun ni kita akan ada masalah makanan. Kerana saya nampak, satu contoh kita bagi. Saya rasa tak silap saya 2 minggu lepas, gandum daripada India telah pun Hentikan ekspor. dihentikan. Apa akan terjadi jika benda yang sama berlaku kepada jagung bijirin? Apa akan berlaku kepada industri ayam di negara kita? Saya pasti kita akan, Gulung saya tikar. tak nak cakap, tapi itu adalah satu disaster lah kalau kita katakan. Kalau kita tak bersedia sekarang, kita ada banyak polisi, banyak agensi, banyak kementerian yang boleh bekerjasama untuk menjayakan program ni. Memang betul. Tapi macam mana orang kata kat Malaysia tak boleh tanam, itu mitos mengatakan macam-macam. Tapi kenapa kami boleh? Boleh berani ambil loan daripada Agrobank dan boleh dapat kepercayaan daripada GLC, dan kini kita tengah fokus untuk membesarkan kawasan tu, dan kita ada satu target. Kita tak bercakap kita nak tanam, tak. Kita punya target. Siapa kita punya friend, siapa kita punya working partner, dan daripada situlah kita tengah ni. So, apa yang kami buat ni, kami nak capai only 1%. Tak banyak. Kita capai 2,642 hektar saja seluruh Malaysia. Dan kita memerlukan lebih kurang dalam 250 usahawan ataupun kalau syarikat GLC dalam 50 untuk mencapai benda ni. Kalau kita tak buat, Siapa nak buat? Okey, Ramana, tunggu. Itu calculation yang menarik, tetapi kita tahu juga ada option-option yang sudah pun dipersembahkan ataupun dibentangkan oleh FAMOX kepada kerajaan. Bagaimana kita nak capai lebih awal sasaran 30% pengeluaran jagung bijirin untuk industri makanan ternakan negara. Tetapi Prof, kenapa ayam ini perlu kita jadikan sebagai satu simbol ataupun contoh? Kalau kita tak settle pasal ayam ni, kita akan ada masalah besar untuk industri makanan yang lain-lain seperti orang kata pun daripada kita punya wheat ataupun gandum, daging, hal ruminan, sayur-sayuran. Kenapa sekarang ayam ini perlu kita selesaikan? Kenapa ayam perlu kita anggap sebagai satu makanan ruji dah selain daripada beras?
Kerana sampai ada persatuan pengguna, kita perlu boikot ayam. Orang miskin pun terpaksa makan ayam. Inilah protein yang paling murah. Orang kaya bolehlah boikot. Betul. Tak semudah itu kita nak boikot ayam ataupun kenakan kartel dan sebagainya. Orang yang tak faham dalam hal ini mungkin mudah je lontarkan idea-idea sebegitu. Prof. Ayam ni sebenarnya, walaupun kita ni orang Melayu ni banyak benda-benda kaitkan dengan ayam. Tapi kebanyakan negatif. Betul. Kaki ayam, kalau benda pun cap ayam dan sebagainya. Tetapi kita ingat, per kapita penggunaan ayam negara kita ni adalah yang paling nombor 3 tertinggi dalam dunia. Per kapita. Of course, nombor pertama adalah Amerika, kedua adalah Israel dan kita nombor 3. Di dunia, per kapita seorang makan ayam lebih kurang 47.4 kilo. Seorang makan ayam negara kita. Kita makan nasi sebenarnya dalam 73 kilo je. Dah menurunlah. Dulu Beza dulu ingat pada tahun 80-an 120 kilo per person per year. Tapi sekarang dalam 73 kilo je. Separuh je. Sudah turun. Tapi ayam dah dekat 47.4 kilo per person per year. Jadi ini adalah satu perkara yang penting lah sebab kita punya penggunaan ayam per person ni adalah tinggi dan sebagainya. Dan seperti yang Haji Nazri katakan, dia adalah sumber protein yang termurah sekali dibandingkan dengan ikan, dibandingkan dengan daging. Memanglah kalau kita boikot ayam tapi kalau tak boikot ayam, apa alternatifnya? Nak makan telur? Telur mahal juga maksudnya. So itu maksudnya untuk menjaga kebajikan mereka yang B40, sumber protein ayam adalah begitu penting sekali. Yang T20 mungkin ada alternatif lain. Yang M40 mungkin ada alternatif lain. Tetapi yang B40 ni sumber yang termurah adalah ayam. Sebab tu ayam adalah menjadi perkara yang penting. Sebab kita memang, itu diet kita. Mungkin kita boleh katakan ayam ni sebagai dah close kepada makanan ruji sebenarnya. Itu yang soalan saya tadi kan. 47.4 kilo per person per year kita makan ayam. Almost hari-hari kita makan ayam. Lepas tu ialah makan mi pun ada ayam dan semangka ayam. Nasi pun dalam 73 kilo aja tapi ayam dah dekat dengan ayam ni. Tetapi adakah Profesor cara kita menguruskan berkaitan dengan ayam dan juga industri sampingan ini memadai? Industri sampingan dari segi... Maksudnya seperti dedak, seperti input-input berkaitan dengan pengeluaran. Saya ingin, kalau macam tu saya nak ingin menyentuh sikit apa yang saudara Ramana ini soalan cepu masa saya ni. Ada lagi jagung ni. Of course pengeluaran jagung ni kita dah perkatakan dari dulu lagi lah. 10 tahun, 20 tahun apa yang you katakan kan. Kita kata, ada orang kata tak economically feasible, ada yang technically feasible dan sebagainya. Tetapi saya dari segi ekonomi, pada tu harga cuma dalam RM900, RM800 satu tan. Tapi sekarang dah you katakan RM1,900 tan. Dah dekat dengan RM2,000 satu tan, lebih daripada double. Jadi secara economically sebenarnya sekarang dah jadi satu benda yang feasible. Sebab apa? Kalau dulu import murah dengan harga 900, tapi dengan harga yang 1,800, 900 dan maka kemungkinan kalau kita tanam sendiri lebih murah lah dan sebagainya. Tapi persoalannya dari segi penanaman jagung ni, sektor pertanian negara kita ni sebenarnya agak unik sedikit. Kita ada satu sektor yang maju, kelapa sawit lah contohnya, iaitu tanaman industri di mana pendapatan ekspor kelapa sawit sendiri adalah 70 bilion ringgit ekspor saja. Dan kita ada satu lagi sektor makanan, tanaman makanan, peternakan, ekokultur dan sebagainya yang belum, nak kata tak maju tak boleh, yang belum maju lagi dengan tanaman industri. Jadi kalau kita tengok tanah, of course untuk tanam jagung kita perlu tanah. Tanah untuk kelapa sawit 5 juta hektar. Di Malaysia ni kelapa sawit, mana-mana pergi kita akan jumpa kelapa sawit. Tapi tanah untuk pengeluaran makanan ada cuma 800,000 hektar saja. Not even 1 million. Tak sampai 1 juta. Tak sampai 1 juta. Itu pun menguncup daripada tahun ke tahun kerana tukar pada tanaman industri, tanaman juga pembangunan perumahan dan sebagainya. Jadi kita perlu satu dasar. Tapi remember, tanah ni adalah state matters. Dia bukan kerajaan persekutuan. Jadi saya fikirkan, sekiranya kerajaan negeri hendak mensisihkan untuk tanah untuk pengeluaran makanan, termasuk tanaman jagung, maka kerajaan negeri perlu insentif. Contohnya lah, kalaulah maksudnya Kedah adalah pengeluar beras jelapang yang terbesar, padi jelapang negara. padi. Tetapi pengeluaran padi di Kedah bukan untuk Kedah saja, untuk orang Johor dan sebagainya. Tapi jadi, apa insentif pada state? Insentif pada state itu persoalannya. Pada dia mengorbankan tanahnya untuk jelapang.
dia boleh gunakan untuk lain, pembangunan, perkilangan dan sebagainya. Itu maksudnya kerajaan negeri perlu dibagi insentif oleh persekutuan yang untuk siapa-siapa kerajaan negeri mensisihkan tanah untuk tanam jagung sebenarnya akan dapat insentif. Pengiraan insentif mungkin dari segi nilai outputnya kita boleh kira dan sebagainya. Itu adalah perkara yang penting. Kerajaan negeri perlu diberi insentif daripada kerajaan persekutuan supaya dapat mensisihkan tanah untuk bukan hanya tanaman jagung tapi isu security makanan untuk makanan-makanan lain dan sebagainya. Itu yang pertama. Kedua, kalau dari segi input makanan ni ada banyak perbincangan selain kita kena cari cara jangka panjang alternatif. Of course, kerajaan juga dah mengatakan dari segi PKC tu, hampas isi rong. Buat masa ni, makanan tu adalah sangat sesuai untuk rumunan, untuk lembu dan sebagainya. Ya. Tetapi Ayam? sedikit perlu ada penyelidikan untuk digunakan untuk ayam. Apa yang tertinggal Dia itu? tertinggal tu dia singgit dia punya agak kasar sedikit. Dia punya saya takut tercekik lah. Untuk bahasa kasarnya agak kasar sedikit lah. Perlu di refine sikit supaya ayam tu tak cekik. Itu pihak UPM sedang menjalankan penyelidikan. Itu can be. Sebab apa? 90% PKC itu kita ekspor. Sayang. Jadi kita perlu dasar polisi supaya kita kurangkan ekspor. Dan murah. Tapi Haji Kahar, apabila kita melihat dasar-dasar ni, kalaulah maksudnya sebab PKC ini dikeluarkan oleh industri tanaman sawit. Jadi kalau suruh mereka jangan ekspor, Dia tak nak juga. kebajikan mereka akan tidak terjaga. Jadi perlu ada insentif perlu juga. insentif juga maksudnya. So maksudnya kita perlu ada satu dasar supaya kurangkan ekspor. Mungkin sekarang ni 10% kita gunakan, sebenarnya dalam perkiraan hanya perlukan dalam another 20% saja. Jadi 30% PKC itu digunakan dalam negeri untuk alternatif pada PKC. Kita pun perlu jagung juga, bukan maksudnya PKC saja, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh, dia mesti ada campuran tu. Ya, Ada belum campuran. lagi vitamin Dalam lagi ya. formulasi dia tu ada. Jadi kita mesti ada satu dasar di mana 20% lagi supaya jangan ekspor. Tapi perlu juga berbincang dengan maksudnya industri kalapa sawit bagaimana mereka tu dah ekspor. Mungkin dia punya revenue akan berkurangan. Itu satu perkara ya. Kedua, sebab ayam ni saya difahamkan, mungkin pemain industri lebih faham ya. Satu adalah dari segi tenaga, kalau jagung tu tenaga. Satu lagi dari segi protein. Protein ni sekarang ni banyak daripada kacang soya lah, soybean meal. Jadi ada penyelidikan, kami di UPM pun baru menjalankan penyelidikan daripada black soldier fly larvae ni. Ulat daripada insek ni. Jadi sekarang ni memang dah digunakan untuk haiwan kesayangan, untuk kucing dan sebagainya. Dah ada. Industri tu dah kecil lah. Jadi perlu penyelidikan, perlu industrial punya level penyelidikan perlu dibuat supaya dia sesuai untuk makanan ayam. Walaupun nampak jauh lagi, tetapi saya rasa kalau tak mula dari sekarang, bila boleh nak mula. dipercepatkan. Ya. Jadi maksudnya inisiatif kerajaan kita nak sampai 30% at least penggunaan jagung tu kita keluarkan sendiri, sebab seperti yang saudara Ramana kata, berbilion ringgit kita import. Jagung kalau data saya tengok adalah 2 juta tan actually jagung saja. Campur soybean semua 4 juta tan. Jadi kita boleh mengeluarkan 30% jagung. Jadi kita ada insentif tadi tu. Kedua dari segi PKC tadi, dasar perlu sikit je lagi dah tweet. tweet ke, dan dasar perlu dibuat betul, supaya industri kelapa sawit. Dan satu lagi adalah black soldier fly larvae itu ya. Serangga kita. Saya bagi sikit masa lagi. Sikit lagi. Tapi isu dia sekarang ni apabila kita nak tanam jagung, selain pada saya perkatakan dia punya persaingan dengan tanaman industri kelapa sawit dan sebagainya itu, adalah satu lagi kalau kita boleh recognize lah maksudnya dengan tadi Haji Kahar pun katakan bahawa sekarang isu alam sekitar, ya, perubahan iklim dan sebagainya kan. Sebenarnya kalau kita lihat kaji, apabila seorang petani itu membuat pertanian, tanam jagung, tanam katakan padi dan sebagainya, sebenarnya dia ada juga menjaga dalam bahasa Inggerisnya environmental services. Ada perkhidmatan alam sekitar. Sebenarnya dia menjaga alam sekitar tu untuk supaya temperature kita tak naik begitu tinggi sekali. Dia ada punya. Jadi saya rasa seperti di negara maju, maksudnya kalau kita beli jagung katakan, sebenarnya buat masa ni kita nilai jagung tu Jagung je lah. jagung aja. Ya. Tapi apabila Cik Ramana tanam jagung, sebenarnya you pun menjaga alam sekitar. Ya. Carbon footprint. Carbon footprint dan sebagainya. Less carbon. Jadi itu pun perlu dibagi Insentif. Tax free dan sebagainya. Jadi maksudnya, tapi orang kata nanti harga makanan jadi tinggi lah. Tapi tak, kita harga mungkin based on supply demand, boleh itu. Tetapi kita sebagai semua taxpayer perlu memberi insentif pada Cik Ramana kerana dia jaga alam sekitar. Dengan itu,
dia punya feasibility dia punya daya saingnya akan meningkatlah sebab keuntungan akan meningkat. Itu pertama. Kedua, kemungkinan kita kena lihat juga mengapa tanaman kelapa sawit ni begitu berjaya sekali. Kalau kita nak gunakan model kelapa sawit nak tanam jagung. Kita isu jagung. Boleh survive sampai sekarang dan berjaya. Sebenarnya salah satu faktor apabila dalam kajian saya adalah kewujudan bersama di antara syarikat besar dengan pekebun kecil. Pekebun kecil tu sebenarnya itu yang kita nak sentuh diteruskan. Silakan. Pekebun kecil sebenarnya dia tak akan dapat jual kelapa sawit dia kalau tak ada kilang. Takkan kalau pekebun kecil nak buat kilang. Mesti itu syarikat besar. Dan syarikat besar biasanya ada access capacity. Dan dia akan beli daripada kampung-kampung tu ke pekebun kecil. Jadi dia ada win-win situation tu. Kemungkinan model ni mungkin Cik Ramana boleh gunakan untuk Cik Ramana sebagai anchor company yang besar tetapi dikelilingi oleh pekebun kecil yang kecil. Buat kontrak farming dan sebagainya supaya dipasarkan kepada you. Jadi you have a bigger value dan sebagainya. That mungkin salah satu model yang boleh gunakan untuk kita mencapai 30% dalam 15 tahun untuk pengeluaran jagung. Saya percaya dasar itu adalah bagus supaya less dependent kepada jagung daripada luar negeri. Okey. Sebelum saya nak kepada Ramana sikit pada Cik Azli. Prof dah bagi satu senario bahawa industri ternakan ayam ini bukan kepalang kecilnya tetapi ia melibatkan satu industri yang holistik, sistem sokongan dan sebagainya. Tetapi ramai yang tak faham. Ayam dah mahal, jadi kita jangan makan ayam. Itu satu yang sekarang sedang viral. Ayam dah mahal, kerajaan kena kawal sebab tu ada harga shilling sampai RM8.90 1 kilo saja. Sedangkan kos nak buat 1 kilo pun melebihi RM12 saya dengar. Begitu juga kalau ada kartel pula, ada orang mula sorok ayam. Kartel-kartel inilah yang memanipulasi. Jadi kita nak faham sebenarnya sebagai pengurus besar syarikat ayam BISMI, adakah begitu negatif persepsi masyarakat dan juga pihak agensi-agensi kepada peternak ayam? Pasti BISMI terpalit. Okey. Masa pandemik apa yang jadi, banyak company yang mana dia proses ayam tapi bila kilang dia dikuarantinkan. Jadi 2 minggu tutup kilang proses ayam. Jadi ayam 2 minggu nak dilambak ke mana? 2 minggu punya ayam sebab kilang tutup, jadi 2 minggu punya ayam dilambakkan ke pasaran. Banyak kilang-kilang proses ayam terpaksa ditutup. Okey. Impak dia adalah lambakan ayam di pasaran dan kami mengalami kerugian yang besar. Tapi masa tu tak ada pula orang angkat spanduk ayam murah. Kenapa ayam murah? Tak ada pula. Jadi masa tu kami susah. Sebab harga terlampau teruk. Okey. Bila dah habis pandemik ni, bila dah jadi cerita macam ni, dah orang kata ada kartel pula, dah kata kami sorok ayam pula. Kadang-kadang rasa macam industri ayam ni dia nak tirikan juga. Tapi ya ke betul ke wujud kartel? So, first kita tengok apa definisi kartel. Definisi kartel adalah satu kumpulan yang bergabung bersama untuk mendapat cumulative profit yang lebih dengan cara bersependapat dalam 2 perkara, iaitu menetapkan harga dan menetapkan bakalan. Itu definisi kartel. Menetapkan harga. So, adakah industri ayam menetapkan harga? Tetap jagung datang harga tu. Kami beli daripada import. Kalau saya beli daripada import, orang lain beli pada Ramana, mungkinlah harga berbeza. Harga tetap sama. Saya buat ayam, saya beli ayam, dia beli ayam, harga tetap sama sebab raw material tu sama. Jadi tetap ayam akan ada harga yang sama. Kalau ada pun beza sedikit sebab kan contohnya macam company yang buat halalan Thailand, so dia mungkin akan lebih 20 sen sebab dia ada halal checker, dia ada sistem-sistem yang lain untuk nak menyokong. Okey. Tetapi harga bukanlah benda yang kontrol, tetapi coincidentally saya rasa dia akan jadi sebab raw material yang sama. Anak ayam pun kita beli harga yang sama. Kan? So macam mana pula dengan menghadkan bekalan? Ya ke menghadkan bekalan? Sedangkan Malaysia ni dah 114% self-sustain. Dah boleh ekspor pula 5%. So, dah cukup ayam untuk semua orang. So, tak ada pun kita hadkan bekalan. Tak pernah pun kita hadkan bekalan. Dan orang kata kita hadkan bekalan dengan cara menyorok ayam. Itu yang kami, penternak, tak boleh terima.
macam mana kami nak sorok ayam? Kalau kami ni produce TV, contohnya, okey, harga TV tengah murah, saya boleh sorok TV itu simpan dalam store. Bila harga TV dah mahal, dekat dengan Christmas, saya keluarkan balik, saya jual. Bolehkah ayam saya buat macam tu? Ayam kalau dah sampai 2 kilo, tetap saya kena keluarkan. Sebab selepas 2 kilo, 2 hari je saya simpan, Kos. kos dia 1 hari dia makan RM15,000 dedak. Esok dia makan lagi RM15,000. Baru 2 hari dah RM30,000. Tapi impaknya adalah ayam dah jadi 2.3. Siapa nak beli ayam besar? Orang nak ayam 2 kilo. So kami tak boleh nak sorok ayam. Okey, then ada orang kata, alah, dia orang proses, lepas tu dia orang simpan. Buat downstream. Ya. Then okey, kalau Oh, kita banyak. proses, Ya. kita simpan dalam cold room. Boleh, tetapi cold room tu mestilah basah. Dan temperature dia adalah negatif 18 supaya bakteria tak hidup. Temperature negatif 18, berapa besar punya kompresor, berapa besar punya bil elektrik. Tetapi risk yang paling besar adalah what if kalau ada power failure? Mana kita nak larikan pula ayam yang dalam cold room tu? So, kalau bagi pihak saya lah, orang kata sorok ayam ni, saya tak tahu nak buat macam mana. Yang boleh saya sorok seekor dalam peti air saya. Yang lain saya tak mampu. Hari raya tambahlah 2 ekor nak buat Itulah. rendang kan. So, basically, kita tak mampu. Tetapi tohmahan pada industri ayam ni banyak. Dan ayam ni semua diperkatakan. Kambing naik, lembu naik, benda lain naik, tak keluar pun. Tapi ayam ni sentiasa diperkatakan. Itulah yang kadang-kadang kami rasa kadang-kadang macam dia nak tirikan pula. Okey. Cik Azli, sedikit mungkin nak tambah. Harga shilling ni, adakah ia benar-benar membunuh pengusaha ayam, peternak ayam, pemproses ayam? Dan mengapa kita tidak boleh mengikut formula Prof tadi, ada supply and demand, tetapi untuk B40 ada cara lain untuk membantu orang miskin boleh dapat ayam di pasaran? Okey. Harga siling ni betul-betul banyak yang membunuh player ayam sekarang ni. Even ayam bismi pun kami ada ladang, kami ada kilang proses sendiri, Semualah, kami ada the whole chain outlet, kami ada jual runcit, kami ada jual borong. Itu pun kami tak mampu dah. Okey, kalau kata RM8.90 diletakkan sebagai harga siling tu, paling baik kita orang boleh buat pun harga yang boleh dikeluarkan kos tu adalah RM8.80. Kalau saya daripada ladang saya bawa lah sampailah kilang proses, habis keluar tu RM8.80 dan saya nak jual RM8.90, saya dapat 10 sen. So Belum bayar amanah lagi. belum bayar lagi. Ya, lain-lain. So yang pekerja macam mana? Ini macam mana? So tak mampu. Transport dengan harga minyak naik. Tak mampu. So sebenarnya harga siling tu kita dah tak patut kena lepaskan. Biarkan dia mengapung dengan sendiri. Kalau diletakkan sebab dedak naik setiap bulan. Harga fix daripada bulan 2 sampai ke sekarang tanpa diubah. Kemudian subsidi kata 60 sen pun tak diubah. Sedangkan kos tu makin naik. So boleh buat contohnya kalau kita katakan okey harga kawalan tu berubah setiap minggu ataupun berubah setiap bulan. Kalau nak buatlah. So kena ada seorang pula study antara efek antara raw material dengan berapa yang kita nak jual. Tetapi kalau tak study dan kita maintainkan saja sedangkan kos mencanak naik every month, peternak akan suffer, cukup 2 bulan gulung tikar. So adakah itu yang kita nak? Prof, ini seolah-olah kita lepas tangan kepada isu ayam ni ataupun kita tak cukup effort sebenarnya. Kalau kita rasa ini antara sumber protein makanan ruji negara dan orang miskin, inilah sumber protein utama mereka, mengapa kita tak tolong mereka? Saya rasa ada isu dari segi keberkesanan. Keberkesanan dasar-dasar seperti subsidi dan sebagainya. Jadi saya berpendapat, mungkin saya dah katakan tadi, ya, sekarang ni subsidi 60 sen 1 kilogram dan pengeluaran output dan kemungkinan akan dinaikkan lagi lah. Ya. Tetapi saya difahamkan, in fact, Ibu Rumah Menteri pun dah berkatakan hanya 10% saja sampai ke tangan peternak, pemain peternak. So, kat mana dia punya juta lagi tak sampai. Kat mana ni sistem tu? Kat mana tu? Tapi put it this way. Saya rasa polisi ni mesti dia mengambil kira kebajikan kedua-dua pengeluar dan juga pengguna. Ya. Untuk pengeluar, pendapat saya tak perlu ada subsidi.
Itu tak ada subsidi pula. Tak ada subsidi. Kita dengar lagi, Tetapi harga tu biar Float. berdasarkan float supply demand number one. Tapi kalau kita harapkan supply demand saja, takut harga begitu mencanak lagi tinggi. Tetapi ada monitoring system seperti harga RON 97 tu kan. Dia kan ada tiap-tiap 2 minggu kan dah di-announce kan. Berdasarkan kepada average price harga purata jagung dan kacang soya. Jadi ada Itu fair, square. ada satu komiti Monitor. yang terdiri daripada pengeluar, pemborong, peruncit, dipengurusan oleh agensi, katakan Department of Veterinary Service, kita buat komiti pricing untuk minggu depan supply demand kita boleh predict berapa betul. supply baru demand Ya. dan berapa harga jagung, berapa harga kacang soya, inilah harganya. Maksudnya dan situ maka pengeluar tidaklah harga ceiling tu tak mencekik mereka orang. Daripada bulan 2 hari tu. Nombor 2 itu. Dan gunakan duit dana tu untuk membantu yang rakyat miskin tegar. Masukkan tengah segar je. Sebab kadang-kadang mungkin T20 aja ke dia tak kisah sangat harga ayam sekarang ni. Dia ada option, Dia ada option. Dia boleh makan daging, Ya, makan ikan. ya. Tapi yang B1 of the B40 tu, itu ayam aja. Jadi bagi dia cash transfer dengan duit subsidi itu bagi kat mereka yang miskin tegar, yang ayam saja sumber proteinnya. Ya, ya. Jadi kebajikan pengeluar pun terjaga. Maksudnya harga based on supply demand partly dan juga saya katakan ada komiti yang harga jagung sekian, harga kacang soybean sekian, maka inilah harganya. Sebagai reference point lah. Dan juga miskin tegar pun terjaga juga kebajikan. Ada cushion lah. So itu saya rasa kalau kita Boleh berubah sikit boleh pun- dilaksanakan masa terdekat, Prof. boleh, apa sahaja boleh. Sebab apa? Kita perlunya, maksudnya perlu ada effort daripada dasar-dasar. Maksudnya subsidi amount tu dah ada allocation. dah pertukar ratus lebih juta. kurang Ya. Dekat 700 juta. Betul, Kan, Jadi itu boleh digunakan oleh yang B1, B40 dan committee pricing dulu pun telah ada sebenarnya at one point in time committee pricing ni tapi sudah dimansuhkan. Tetapi sekarang ni committee pricing tu perlu ada lagi tetapi harganya selain daripada harga pasaran supply demand tetapi adalah saya katakan harga jagung. Go input. So kalau harga jagung naik sedikit, inilah harganya. Jadi I mean you can take care of lah. Tapi kalau harga jagung turun perlu juga. Tapi satu lagi lah perkara input makanan ni. Seperti kita katakan harga komoditi ni dia turun naik sebenarnya. Harga kelapa sawit pun turun, sekarang of course tinggi lah. Dan mungkin akan turun lagi sebenarnya. Jadi bila harga naik ni kita banyak effort. We talk a lot about jagung. Tapi bila harga turun besok kenalah effort tu kena ada lagi. Itu yang penting tu Penting. Sebab apa? Ayam menjadi sumber protein utama. Kita bergantung banyak pada import. Bila harga jagung turun, mungkin boleh turun lagi. Mungkin tak menjejak serendah 800 ke 900. Tapi dia bukan turun lagi. Harga komoditi ni fluctuate. Tapi bila harga besok dah turun, tapi dia punya effort untuk tanam jagung tu perlu ada juga maksudnya. Okey, Ramana, apa lagi yang boleh kita flourishkan industri peternakan, ruminan, ayam dan juga sekuriti makanan selain daripada jagung bijian, apa lagi insentif dan polisi-polisi yang mungkin dah lapuk ataupun yang sedia ada yang mungkin dah tidak viable lagi dah, mungkin boleh tukar untuk kepada jagung bijian dan sebagainya? Kerana kita nak tolong ni semua pemain dan juga orang ramai ni. Kalau kita tak ada fikir satu political will dan polisi yang konkret, yang benar viable, kita akan hadapi benda yang sama sekali lagi ataupun banyak kali akan datang. Faham. Sebabnya kita boleh fokus. Ada banyak juga seperti mana yang saya tahulah sebanyak 5 tahun ni saya dah jumpa macam-macam dah. A lot of bureaucracy actually. Bila saya nampak kita nak buat satu projek tu, adalah mitos akan kata tak boleh buat. And then orang kata akan demotivate kita dan sebagainya lah. Tapi saya tengok, saya nampak lah, saya tak salahkan sesiapa pun. Tapi saya nampak salah satu contohnya seperti tuan tanya, adakah benda ni baik untuk negara ataupun baik kepada rakyat? Salah satunya, saya boleh cakap tanaman kenaf lah. Tanaman kenaf ni saya nampak digantikan selepas tembakau. Dan saya nampak subsidinya cukup baik, 2,900 hingga 3,000. Tetapi apa yang saya nampak tu, saya nampak dan saya dengar yang kenaf-kenaf ni telah pun dieksporkan ke luar negara untuk buat dashboard, tilam dan sebagainya. Tapi pada pandangan saya sebagai industri player dalam tanaman jagung bijirin ni, saya seperti seorang wira yang tak didendang. Kita duk tengah cakap berjuang seorang-seorang lah. Berjuang seorang-seorang cerita pasal food security. So saya always tell to the people, yang orang yang berkenaan lah. Saya cakap, apa kita kata satu musim kita tanam kenaf, satu musim kita tanam jagung. Kerana The cycle dia. Cycle dia. Saya tak cakap kenaf tak baik. Ya. Saya tak cakap jagung tak baik. Dua-dua ada pro and cons.
Tapi bila kita gunakan kaedah itu, saya nampak kita sudah ada, lembaga KENAF sudah ada entire system daripada pusat pengeringan, pusat pengumpulan, pusat untuk benih dia, tanah dia, pengusaha dia. Dah lengkap dah. Lengkap dan machinery tersebut boleh digunakan 100% kepada tanaman jagung biji ni. Oh. Dan kenapa kita tak boleh nak buat benda tu? Tak perlu reinvent the wheel. Tak payah. Cuma guna pakai. Even the cost pun 100% sama. Itu saya punya question. Bila kita dah boleh buat benda ni, kita dah nampak there's a ready industry player. Kenapa nak perlukan 15 tahun? Tak perlu. Kita ada 2 kementerian yang boleh bekerjasama. Kementerian Komoditi, Kementerian Pertanian. Work together. Dan setahu saya daripada tahun 2016 hingga tahun 2020, saya rasa lebih kurang 3 hingga 4 juta punya machinery telah pun dibeli. Dan saya tak tahu machinery tersebut sekarang adakah beroperasi, mungkin beroperasi dan mungkin saya tidak tahulah, ada yang tak beroperasi. Mungkin benda-benda ni semua boleh dikumpulkan, diletakkan di satu kawasan. Contohnya macam di Kedah. Di Kedah kita ada 11 feed mill. Kenapa? Kerana dia berdekatan dengan pelabuhan. So cost of transport is important. Kenapa satu company luar negara, contohnya Cargill, kenapa dia based in Kedah, Penang? Ya, dekat. Cost transport. Cost transport will kill a person. Will kill a organisation. So mereka dah ambil unsur-unsur tu semua. So bila kita boleh buat benda ni, bila kita bekerjasama dan kawasan-kawasan kita selalu cakap belah utara ni sesuai. Ya, kering sikit, dia panas sikit. Boleh buat. Tapi itu adalah satu cerita lah. Tapi satu lagi cerita, itu merupakan satu lokasi yang strategi. Sangat strategi. 30 km, 40 km dah sampai seberang Perai. Dah boleh sampai to all the feed mills. Jadi, Prof Ramana, sekali lagi insentif boleh difikirkan untuk agensi, untuk state government. Kalau mereka boleh tukarkan KENAF tu separuh, satu pusingan itu, 1 tahun itu untuk jagung bijian, mengapa tidak diberi satu lagi yang lebih kreatif, ya, Prof? Ya, boleh dijalankan. Okey, teruskan, Ramana. Ya, so bila kita buat begitu, kita dapat macam tadi seperti insentif, tak perlu insentif itu sangat baik dan insentif environment dan sebagainya, tapi kita dah ada yang ready made, macam terus masak dah boleh makan dah, ready made. Macam contoh polisi KENAF tu, tukar dengan jagung, automatic next cycle kita boleh tanam dah. Kita dah boleh banyak, kita boleh harvest dan kita menyediakan satu kawasan untuk mengumpul segala hasil tu, dan hasil tu kita boleh lantik sebarang GLC ataupun syarikat yang betul-betul berkebolehan, yang betul-betul ada capacity of finance. Mereka beli semua tu dan mereka proses. Macam saya selalu cakap, jagung tu kita boleh buat kategori, beberapa kategori. Siapa small scale farmer, big scale farmer. Mereka ni harga. Macam contoh diesel dengan petrol pun kita kata orang bawa BMW tak layak dah terima untuk subsidi. The same thing can be done to this industry. So itu yang saya war-warkan. So maksudnya Haji, you kata sekarang ada lembaga KENAF tembakau kan? Ya. So lembaga KENAF tembakau dan jagung. Exactly. Ya, maksudnya include kan. Benda ikut industri semasa. Ya. Mengapa kita tak sukar kita nak agile cara agensi bertindak, Prof? Dah ada. Di Indonesia dah 20 juta metrik tan mereka tengah produce. Thailand more than that. Mereka dah self-sustain. And duit negara kita tengah mengalir keluar. Tapi duit negara mereka di dalam negara mereka, dan mereka membentuk satu sumber kekayaan baru di antara mereka. Ada transport punya opportunity, ada peluang pekerjaan, ada macam-macam. Kenapa kita tak boleh buat? Okey, Ramana, kita nak tahu juga the feel good about jagung bijian. Apa yang terbaru dari Femox? Actually, we are working together with salah satu GLC, one of the GLC, and then we are working together with salah satu public listed company, di mana kita fokuskan kepada skala besar. Dan seperti mana Tuan Prof bagi tahu tadi, saya setuju dengan dengan Prof, contract farmer in a small scale ada ownership. Saya lebih suka kepada cara begitu. Kenapa? Kita tengah pakai modul Indonesia, di mana kita akan bagi benih, kita bagi tanah, kita bagi racun segalanya. Selepas 100 hari saya beli sekali dengan tongkol. Kenapa saya beli sekali dengan tongkol? Di Malaysia kita ada mitos. Mereka kata 1 hektar tak dapat 5 tan, 6 tan. Tapi bila saya dah buat daripada tahun 2016 sampai ke sekarang, saya pun fail. Belajar. At one point saya realise kenapa benda-benda ni berlaku. Saya belajar daripada negara jiran kita, saya dah tahu. So, bila sekarang saya beli jagung tu tongkol daripada small scale farmer, mereka gembira. Sebab salah satunya berat. Dan kini harganya cukup tinggi. Saya beli dengan dia orang. So dulunya kita terus potong pakai harvester. Kecil lah. Kecil. Murah dan ringan. Ringan dan banyak buangan. Jadi waste. Jentera yang diguna tu tidak sesuai sebenarnya.
jatuh. Yang ni tak ada sebarang pembaziran. Datang balik, 100%. saya untung kat situ. Cuma orang nampak, okey saya. Dia orang pun win, company side pun win. Kenapa? Saya bawa balik benda tu. Dulunya saya dry jagung saya sebab jagung everyone know kat Malaysia tak boleh. Tapi I was the one first planter in Malaysia introduce portable mobile grain dryer di Malaysia. Menggunakan diesel dululah. Tapi sekarang saya pakai biomass. Kenapa saya beli dengan tongkol? Semua orang tak tahu. Saya beli sebab tongkol tu saya jadikan sebagai biomass untuk jadi bahan pembakar dan saya save 90% of cost drying. Wow. Dan saya menang di situ. Itu dia punya kelebihan. Dan saya juga ada kandang lembu tenusu. Saya pakai bedding tu, saya punya tongkol. Saya ada ayam. Everyone say, Ramana, kenapa Ramana ada ayam lembu? Sebab saya dah 5 tahun dalam bidang ni, saya dah tak jumpa sebarang polisi, saya buka jalan sendiri. Saya tak ada jagung, saya nak bela ayam. Ada ekstra jagung, saya bagi ayam makan. Sekarang saya tengok saya punya lembu tenusu, nak susu lebih, I perlukan protein. Macam protein and energy. My jagung, at day 70 saya boleh potong fresh. Saya punya energy cukup baik. Dan saya dah kurangkan kos penggunaan dedak lebih kurang 80%. Dan saya save lebih kurang 1 tahun dekat 1 juta. Kos makanan. Story macam ni kita nak dengar, Prof. Yes. Kalau the real industry player yang benar berada di lapangan, yang sedang melakukan orang kata pun lonjakan, dan kita perlu bagi sokongan yang terbaik. Dengar cerita juga sedang bekerjasama dengan banyak lagi syarikat ataupun kerajaan-kerajaan negeri, Ramana? Ya, kerajaan negeri tengah working together. And projek yang digemas tu akan diusahakan oleh kami dengan konsep contract farmers lah. Di mana kita akan usahakan dengan secara besar. Walaupun kita orang ingat, tanam jagung di Malaysia boleh ke mengurangkan kos jagung? Tak. Everyone must realise that. Harga jagung tu harga komoditi. Kita akan ikut. Kita akan ikut dengan apa yang tengah follow the trend. Tetapi kita dapat mewujudkan satu peluang pekerjaan baru, satu peluang perniagaan baru kepada industri-industri player, dan kita boleh selalunya saya cakapkan, kita boleh nampak value added farmers, a new agropreneur yang akan self-sustain. Ya. Yes, less dependent on import. Exactly. And subsidi. Okey. Cik Azli, berkaitan dengan industri sokongan input ini, selain daripada tadi cerita pasal input berkaitan dengan kos untuk mendapatkan pekerja. Orang ingat ambil mudah. Pekerja ni ramai nak pekerja asing boleh masuk dan sebagainya. Dan kenapa tak modernkan reban kita? Jadi betul ke? Tak moden ke reban BISMI dan juga pemain-pemain ternakan? Saya rasa pengalaman saya berada di lapangan dah almost dah tukar dah semua, dah tak ada bau, dah tak ada najis ayam yang sampai ke kampung-kampung, tak ada lalat dah. Kerana itu keperluan yang sudah pun dimasukkan syarat sebelum dibangunkan reban ayam baru yang moden itu. Betul tak, Cik Azmi? Kita di BISMI kita ada 143 rebat. Bayangkan. So 30% dah dimodernkan. Siap dengan close house and everything. So yang lagi 70% in Dalam progress. proses. Dalam proses. Ya. Tapi isunya untuk yang Modern open pun, house tu ya, nak dimodernkan kepada close house. Ya, migrate. Itu satu isu yang besar sekarang ni, yang bermasalah. Apa prosedurnya? Status tanah ke? Permit ke? KM. Yang itu yang membunuh kita. Terangkan sikit. Setiap satu ladang kalau kita nak convertkan kepada close house, apa yang jadi sekarang ni adalah bila open house, dia tidak memerlukan elektrik yang tinggi. Sebab dia open house, dia mengharapkan angin daripada luar untuk menyejukkan ayam. Tapi bila kita buat close house ni bagusnya adalah dia menjaga ayam tu daripada environment issue. Contohnya kalau panas, kita boleh kuatkan angin. Kalau lagi panas, kita tambahkan air, mist. So, kita perlukan close house supaya temperature kita boleh control. Lagi satu, supaya disease kita boleh manage. Sebab kalau open house tu, banyak sangat migration bird. Migration bird yang singgah dan nanti dah kena macam-macam. Okey, untuk kita nak convert, kita kena ada tenaga elektrik yang kuat. So, kena apply. Bila apply, dia minta KM. Bila KM, kita ambil masa 2 tahun untuk satu ladang. Sampai ke tahap itu? Ya, dan kos dia mencecah sampai 130,000. Ini di bawah PBT lah. Ya, dan perlukan drawing, architectural drawing untuk setiap reban, macam nak buat kondominium. Nak buat reban ayam? Jadi, satu yang saya pun nak mohon untuk
permudahkanlah. Benda yang di bawah kuasa. Asingkanlah antara KM untuk kondominium dengan KM untuk reban ayam. Kan ada benda yang kita boleh kurangkan. Ada tak mestinya semuanya sama. Tak sebenarnya semua rules mesti follow. Rules kondominium dengan rules reban sama. Logik ke? Di tengah hutan ni. Di tengah hutan Di tengah kelapa sawit ni. Ya. So permudahkanlah. So banyak industri player yang nak convert. Sebab bila kita convert, satu, kita akan dapat ayam yang lebih sihat. Kita akan dapat kapasiti yang lebih besar. Sebab ayam tu boleh banyak lagi dalam tu. Okey. So itu satu isu. Tapi once kita dah, yang macam tak soalan tadi adalah pasal pekerja. Ya. Untuk 30% yang kita dah convert ni, kita dah siapkan silo, kita dah siapkan auto feeder, bermaksud Semua automated lah. semua dah automated. Ya. Tapi masih lagi pekerja Masih. Malaysia ni tak nak bekerja di sana. Okey. Mungkin yang belum berjaya di-automatedkan adalah selepas harvest tu kena korek teh ayam tu. Bersihkan itu tu belum dapat di-automatedkan lagi. Itu semua orang satu Malaysia belum dapat nak automatedkan lagi. So itu adalah isu yang hard manual labor yang tinggal untuk yang automated. Itu antara yang orang tak nak buat. Okey. Kalaupun ada nak buat, satu lagi isu yang paling besar untuk orang Malaysia ni adalah dia tak boleh accept dengan rules mengatakan dia kena duduk dalam reban selama 35 hari untuk menjaga ayam. Tapi itu rules untuk reban ayam. Kalau kau jaga ayam, ayam dah masuk je daripada umur 1 hari sampai ke umur 35 hari, kau tak boleh keluar. Ya. Kalau kau keluar pergi Jasko, kau keluar balik kampung kau, Bawa lepas penyakit. tu kau pergi layan ayam kampung kat kampung kau balik sini, habislah ayam kita. Habis. Sebab ayam kampung tu kuat. Ayam pedaging ni tak kuat sangat. So rules ni adalah Standard. biosecurity kita Ya, kena jaga. biosecurity, betul. So tak bolehlah keluar masuk. So Orang kita tak nak. orang Malaysia ni Tak bila mahu. kata tak boleh keluar masuk 35 hari, tak adalah, susahlah jadinya. So macam mana kita nak createkan satu environment? Kadang-kadang saya heran bila kita tengok YouTube, bila kita tengok dekat Australia, dia orang berjaya import pada kita, dia export pada kita 80% daging. Sebab kita self-sufficient kita daging pada 22% saja. Ya. Mostly adalah pada Australia. Tapi kenapa orang Australia tu, orang Australia sendiri mengusahakan reban? Kenapa dia orang bangga mengusahakan reban? Kenapa orang kita menganggap reban tu adalah reban? So prefer, aku kerja mana? Aku kerja Jasko. Kau kerja mana? Aku kerja McDonald's. So kenapa jadi macam tu? Apa yang kita silap ni? Tang mana yang kita kena perbetulkan? Kan kenapa orang luar bangga kerja di reban dan dia orang begitu taksub dengan pekerjaan dia orang? Kan kalau kita tengok dekat Jepun, kerja dekat reban ayam, kerja dekat ini, tapi taksub dengan pekerjaan dia. Tapi orang kita ni tak nak benda-benda kotor macam tu. Hanya nak bekerja yang ada glamour. Ayam tak nak, ini tak nak. Kan? Itu yang saya tak faham kenapa jadi macam tu dan apa yang kita kena ubah. Mana yang kita kena ubah? Pengalaman Cik Azli datang daripada sektor korporat multinasional pun sudah membuktikan bahawa tidak ada kurangnya, tidak ada orang kata pun lekehnya berada di reban jaga sumber protein utama negara. Okey, sikit lagi dalam seminit dua, Prof. Dalam keadaan kita berhadapan dengan masalah ataupun isu yang mencabar ini, pastinya kerajaan terpaksa membelanjakan banyak bilion ringgit untuk memberikan subsidi dalam pelbagai sektor. Sektor bahan sokongan import makanan berkaitan dengan harga shilling dan sebagainya, harga bahan bakar minyak dan sebagainya. Tetapi untuk langkah segera mungkin itu berpatutan, tapi dengan cerita kerajaan akan beri cash handout juga kepada rakyat di kelompok B40 ataupun kelompok miskin ini. Jadi mungkin itu mungkin sedikit memberi kelegaan kepada kelompok ini, tetapi untuk jangka sederhana dan juga masa depan supaya kita tidak repeat balik apa yang kita lalui sekarang dan tidak bersifat orang kata pun sustainable, apa pandangan Prof? Terima kasih. Akhir sekali. Okey, akhir sekali. Sebenarnya kita untuk meningkatkan produktiviti dan juga pengeluaran makanan, bukan ayamnya lah. Sebagai untuk contoh, makanan, banyak sebagai kita cerita makanan pasal ayam ni. Pandangan saya dalam kajian saya perlukan tiga elemen dalam ekosistem tu. Pertama adalah dasar, kedua adalah usahawan macam Cik Ramana dengan Cik Azli ni, dan ketiga adalah dari segi teknologi. Ya. Dari segi dasar, apabila kita cakap makanan ni, kita cakap mafi. Itu je.
Padahal ada juga kementerian lain yang berkaitan dengan pengeluaran makanan. Contohnya KPDN HCP, MITI contohnya. Ya. Sebab kita perlukan dasar supaya kita pelaburan dalam pengeluaran makanan ni sekurang-kurangnya return dia, pulangan dia sama dengan kelapa sawit. Itu je. Bukan talking about sektor lain, tapi kelapa sawit. Kita ada 5 juta hektar kelapa sawit. Mengapa? Berarti pulangannya dah tinggi. Jadi kita perlu pelaburan mungkin daripada luar negara, katakan daripada ni MITI kan, yang boleh melabur jagung, melabur yang katakan daging, daging yang besar-besar ni. Tapi dia perlu juga kondusif policy. Itu pertama. Kedua, keusahawanan. Bukan senang nak mengeluarkan macam Cik Ramanah ni sebenarnya. Dan juga Cik Azli ni. Dia adalah usahawan. Ya. Dan pengalaman saya di universiti, mengeluarkan graduan PhD lebih senang dibandingkan nak mengeluarkan usahawan ni sebenarnya. Betul? Ya? Sebab apa? Kadang kita, of course kerajaan ada program-program usahawan. Tapi program saya rasa apa yang perlunya adalah program inkubasi usahawan tani. Inkubasi, pengalaman kami di UPM, kita inkubatkan peserta ni selama 6 bulan. Dalam akhir 6 bulan, dia diajar dari segi business plan, dia punya technical skill dan semuanya. Tapi nanti Cik Rahman akan tanya saya, you profesor mana boleh menjadi usahawan? Tak ada. We are not working alone. We are working dengan industri. Ramai dia punya mentor-mentor. Kemungkinan kita akan jemput Cik Rahman besok sebagai one of the mentor. Jadi kita perlukan lebih ramai yang ini. Ya. Kejayaan kami pun dalam lingkungan 55% saja. Maksudnya tercicir juga ramai. Ramai tercicir. Tapi pada saya 55% ini pada saya berjaya. Ya, kira berjaya. Sebab apa? Kalau keluarkan graduan, 99% boleh graduate. Tapi untuk entrepreneur, pada saya 55% boleh jadi usahawan. Itu pun kita masih lagi monitor, memantau mereka. Boleh jadi usahawan, ada syarikat, pada saya adalah sudah berjaya. Kita perlukan ramai lagi itu. Sebab tu yang maksudnya cara dibuat kerja seperti yang Cik Azli katakan, tak tahan dalam beban dan sebagainya. Tapi dia perlu keusahawanan tu yang perlu. Ketiga, sudah sampai masanya lah kita permodernkan pertanian ni. Kita banyak kata tentang smart farming lah, pertanian pintar lah, urban farming dan sebagainya kan. So ini saya rasa pertanian tak perlulah maksudnya perlu diangkat sebagai satu kerjaya, image. Kalau macam ni di luar negara ada katakan tanam padi pun menggunakan sea water dah boleh dan sebagainya. Itu kita buat. Sebenarnya reban ayam tertutup Encik Azli sebenarnya tak bau langsung, mudah. Sebenarnya pekerja kat situ saya tengok, saya melawat, dia cuma check temperature, check itu je dan sebagainya. Bukan tak bau sangat. Yang open tu mungkinlah masih lagi. Tapi yang closed system sebenarnya pakai baju biasa pun boleh sebenarnya. Sebab dia dah Cik Ramadhan pakai jaket ni pun pergi remote dia punya drone. Itu maksudnya dengan drone dan sebenarnya boleh. Kita perlu angkat lebih ramai perkara-perkara macam itulah. Bermakna teknologi dari sisi permodernan pengeluaran pertanian perlu diadakan, keusahawanan lebih ramai lagi dan dasar yang kondusif lah. Menarik. Saya rasa sebagai pencetus untuk diskusi dan juga engagement substance sebegini perlu diteruskan dan Esro Awani kan sentiasa menjadi leader ataupun pendahulu dalam membawa diskusi sebegini dan Alhamdulillah Cik Azli ada bersama kami, Cik Ramana ada bersama kami dan juga Prof. Datuk Dr. Mat Nasir Samsudin ada bersama kami dalam Dialog Tiga Penjuru pada malam ini bercerita tentang perkasakan agenda sekuriti makanan negara dan pastinya kita akan buat susulan di lapangan dalam laporan-laporan melalui Buletin Awani dan juga platform digital Esro Awani dan juga program-program ehwal semasa Esro Awani. Sekian saja Dialog Tiga Penjuru pada malam ini. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.